Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Kita bersambung kembali dari tajuk dari hal sembahyang berjamaah dan dari risalah Uduman Sembahyang Jumaah karangan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Pondok Lubuk Tapuh, Pasimah, Kelantan, selaku pengasas Pondok Lubuk Tapuh. Lepas tu disambungkan oleh anaknya almarhum Tuan Guru Haji Abdullah. Sambungan kita pasal kedua. Pasal kedua pada menyatakan syarat-syarat bagi sah qudwah, itu mengikut imam qudwah. Syarat-syarat menjadi sah mengikut imam. Antara lain lagi syarat-syarat berkelayakan menjadi makmum sembahyang jemaah. Bukan sebarang kita sembahyang jemaah ni, kena tahu syarat-syarat yang seraya ataupun tidak layak. Jangan main pakai ikut semata. Maka adalah syarat-syarat mengikut imam ataupun syarat sah qudwah, dua belah perkara. Sehingga dalam risalah ni dibilang satu persatu sampai 12. Satu dozin lah kita bilang barang. Kita bilang barang satu dozin lah. Belum lagi sekodi tu. 12 perkara syarat menjadi sah mengikut imam. Pertama, niat mengikut imam. Syarat pertama bagi makmum kenalah niat mengikut imam atau berjamaah ataupun niat berjamaah. Salah satu boleh pakai belakang. Serta takbiratul ihram. Pada niat tu semasa takbiratul ihram. Dia kata serta tu semasa takbiratul ihram, tapi diguna ayat serta. Atau pada kata niat mengikut imam tu. Kemudian daripada takbiratul ihram boleh juga pada yang lain daripada jemaah, pada lain daripada sembahyang jemaah, yang dikatakan boleh berniat mengikut imam selepas takbiratul ihram pada lain daripada sembahyang jemaah, seperti sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib. Itu bukan jemaah dah. Adapun jemaah, adapun sembahyang jemaah, maka wajib atas makmum niat mengikut imam, dan wajib atas imam niat jadi imam, serta takbiratul ihram keduanya makmum dan imam tadi. Kalau sembahyang jemaah, imam kena niat jadi imam semasa takbiratul ihram lagi. Demikian juga makmum kena niat jadi makmum semasa takbiratul ihram lagi. Mengapa gitu? Mengapa dia suruh kalau jemaah kena niat? Sama ada makmum atau imam semasa takbiratul ihram. Kerana sembahyang jemaah tu syarat berjemaah pada sembahyang jemaah. Kerana berjemaah, kerana syarat berjemaah pada sembahyang jemaah. Dikala disyaratkan berjemaah, tak dapat tidaklah kena niatlah. Jemaah sama ada imam atau makmum dalam masa takbir. Kalau dia niat sekadar saja aku sembahyang fardu jemaah dengan tidak niat mengikut imam, tidak sah sembahyang orang tu. Demikian juga imam sekalipun kalau tak niat jadi imam semasa takbiratul ihram.
tak sah sembahyang jemaah imam tu. Demikian lagi pada kata disyarat mengikut imam, syarat berjemaah, sembahyang mu'adah, sembahyang yang diulangi. Sembahyang mu'adah, sembahyang diulangi. Sembahyang fardu ni boleh diiadah, diulangi. Dah buat dah sekali, dia kalau datang rajin untuk lebih, boleh buat sekali lagi pula. Tetapi syarat berjemaah. Hak yang kita buat kali kedua tu syarat berjemaah. Namun nak buat secara munfarid, berseorangan, tak dibolehkan. Maya muadah ni. Umpama kata kita dah sembahyang zuhur sekali. Sama ada kita sembahyang tu berjemaah ke, berseorangan ke. Kebetulan selepas kita sembahyang tu ada orang nak sembahyang pula, bolehlah kita beriman dengan orang tu. Maka jadilah yang kedua tu dipanggil mu'adah. Kalau takdir lah, batalnya sembahyang pertama tadi dapat tahu oleh kita. Selepas kita sembahyang mu'adah yang kedua tu dapat tahu oleh kita, sembahyang pertama tadi batal rupanya. Kerana kita sembahyang dalam suasana ada taik cicak melekat di tapak kaki. Maka sembahyang mu'adah tu khilaf ulama. Sebahagian kata boleh dijadikan ganti, sebahagian yang lain kata tak diboleh jadi ganti. Hak pendapat ulama kata boleh jadi ganti yang mu'adah dari sembahyang yang batal tadi, sekiranya ia berniat fardu. Itulah deh. Dan sembahyang yang kedua yang dijamakkan dengan sebab hujan. Dan sembahyang yang kedua yang dijamakkan dengan sebab hujan, kena niat makmum, niat makmum, imam, niat imam. Sebab dibolehkan jamak dikala hujan secara berjamaah. Namun nak dijamak kerana hujan secara munfarid tak diboleh. Wah, kalau macam tu mesti banjir ke? Mai jamak manjang lah kita walaupun tidak musafir dah. Tidaknya begitu. Makna kata boleh dijamak secara berjemaah ni bagi orang mungkin yang tidak bermusafir, dikala dia datang ke tempat sembahyang jemaah seperti masjid ataupun surau. Dalam pada ketika datang ke surau masjid tu, maka berlakulah hujan berlarutan, yang sehingga tidak ada harapan kalau selepas sembahyang akan datang balik ke rumah nak mari sembahyang kali kedua, tak ada harapan boleh mari. Sebab hujan bersangga hantar lebat, berdoa lalu, air pun dah naik. Maka dikala semasa berada di tempat jemaah surau masjid tadi, maka bolehlah dijamakkan secara jamak takdim, bukan jamak takhir, jamak takdim. Maknanya kalau kita kata berlaku hujan tadi dalam waktu zuhur, dikala dia sembahyang zuhur tu boleh dia dijamak selalu dengan asar. Dengan niat dijamakkan dengan asar. Selepas sembahyang zuhur terus dia pun sembahyang asar. Balik rumah asar dah masuk, tak payah sembahyang lagi sebab dah sembahyang dah. Ataupun dijamakkan maghrib bersama dengan isyak. Jamak takdim. Namun qasar tak boleh lah, setakat boleh dijamak lah, namun di qasar tak diboleh. Gitulah. Maka dibolehkan jamak takdim bagi orang tersebut syarat berjemaah. Manakala disyarat berjemaah tak dapat tidak. Semasa takbiratul ihram tu kena niat. Sama ada imam ataupun makmum. Imam niat imam, makmum niat makmum. Sebab ia disyarat jemaah bagaimana jemaah yang lepas tadi juga. Maka jika meninggal ia akan ini niat. Maka jika meninggal ia akan ini niat.
Makna dia tidak niat begitu. Dalam masa takbir semayang hok isyarat berjemaah, dia tak niat dia tu jadi makmum. Apa macam? Atau syak ia daripadanya, atau dia syak pada niat jadi makmum dalam masa takbir. Aku niat jadi makmum ke tidak semasa aku takbiratul ihram tadi. Dan mengikut ia akan seorang yang semayang pada satu perbuatan atau pada salam. Dalam suasana dia tidak niat mengikut imam semasa takbiratul ihram, hak yang semayang di syarat berjemaah tadi, ataupun dia syak tentang niat mengikut imam atau tidak semasa takbiratul ihram pada semayang di syarat jemaah. Dalam suasana begitu dia ikut perbuatan imam. Pada satu perekat dia kata dia ikut. Tidak kena tu. Pada cerita ni bukan kena mengena dengan hak syarat jemaah lagi dah ni. Hak yang tidak disyarat jemaah ni pula. Hak semayang biasa, semayang bebas biasa ni. Dia tidak niat ikut imam dalam masa takbiratul ihram, ataupun dia syak. Dia syak pada ikut imam ataupun tidak ikut imam dalam masa takbiratul ihram bagi semayang yang bukan hak disyarat berjemaah. Dalam suasana begitu, dia ikut imam tu, dia ikut orang tu, orang yang tidak diniat, tidak yang dia tidak niat, yang dia mengikut imam, dia ikut orang tu. Kemudian daripada menanti yang panjang kerana mengikut, dalam keadaan begitu berlakulah di satu masa dia akan tunggu imam tadi, sedangkan dia tak niat diri dia tu jadi makmum. Dia tunggu imam tu dengan masa yang lama, masa yang panjang, masa yang lama. Kata-kata dia tak niat jemaah sembahyang zuhur. Lepas tu kita kata rakaat, ikutlah rakaat mana-mana pun, dia pun habis bacaan dia dulu makmum tu daripada imam. Habis baca tu, lepas tu nak rakaat. Dia nak rakaat tu, dia pun duk tunggu imam tadi. Imam dah kita kata, walaupun dia tak ikut dia berimam sekalipun, kita kata imam sebab duk di hadapan dia. Dia ikut orang di hadapan dia, dia nak rakaat sekali. Jadi berlaku dia masa dia menunggu tu, orang di hadapan dia nak rakaat sekali tu, orang panggil jarak masa yang lama, jarak masa yang panjang pada uruf, pada pandangan orang ramai. Nescaya jawabnya ke atas orang yang tidak niat mengikut imam tadi, batal sembahyangnya. Sebab apa jadi batal? Sebab dia menunggu jarak masa yang lama untuk bersama dengan imam, orang yang diikut. Kalau dia niat dia tu jadi makmum, dia niat berjemaah, tak timbullah masalah. Hak ni dia tidak niat, ataupun dia syak pada niat. Itulah. Kitab-kitab lama ni dia bercakap tu di atas maksud selalu, atas isi kehendak masalah lalu. Dia tak ada nak mengelila ke lain. Tidak bagaimana ceramah kadang-kadang ada pengisian tak tahu mana duk learning ke lain tu. Nak turun tempat tu tapi dia learning lama-lama kan. Habis masa kerana learning. Masa kita ni jimat tahu, dalam masa mengaji berapa minit sangat ruangan. Lebih-lebih lagi dia masuk dalam corong TV juga, masa terhad sangat tu, masa dibayar tu. Tapi hidup learning tak lain, habis. Ibarat kita ni, keterangan kita ni, dia fokus di atas maksud lah dia. Kena ingat molek dah, faham tak? Kena kuat ingatan lah. Kita ngaji fiqh ni, dia melekat dalam kepala. Utama sekali lebat semayang, baru boleh buat kerja. Kalau ibarat di dalam kitab, kita tak boleh nak ingat, kita tak boleh nak faham, tak boleh ingat,
tak boleh buat kerja lagi. Lagi semayang kok kanan, ilmu kok kiri. Jadi tidak sejajar, tidak sehaluan, tidak senada. Bagaimana? Jadi kesimpulannya, nak suruh kita tu faham, kena ngaji. Nak suruh kita ingat, kenalah kerak kali dibincang, diketengah, di muzakarah, dibahas, bicara, barulah ada harapan boleh jadi terpaku dalam ingatan kita. Ilmu semayang ni penting. Yalah orang kata Allah tak habis-habis ngaji bab semayang. Memanglah semayang dia tak habis. Sampai ke mati pun kena semayang lagi. Orang lain turun semayang. Maka jika mengikut ia akan dia atas jalan kebetulan, hak yang dia tidak niat berjemaah tadi, dalam suasana dia tidak niat beriman dengan orang tu, dia ikut orang tu secara kebetulan. Kebetulan dia habis baca Fatihah, dia nak pun rokok, maka orang depan dia tadi pun rokok, dia pun rokok sekali secara kebetulan lah. Atau kemudian daripada menanti yang pendek, ataupun kita kata dia habis Fatihah dulu, maka dia pun nak rokok, dia tunggulah orang di hadapan dia tu rokok, dia nak rokok sekali, tapi jarak masa menunggu tu tidak panjang, tidak lama. Ada dua masalah tak jawab lagi, tak apa hukum ke atas makmum yang sebegitu. Atau menanti yang panjang, dia tunggu masanya agak panjang juga ni, sebab dia habis Fatihah dia dulu dari orang yang diikut di hadapan dia, dengan ketiadaan mengikut, tapi dia tidak niat mengikut. Tiada mudarat, tidak jadi rusak semayang orang tu. Faham ni? Tak jadi rusak. Hak jadi rusak tu, hak dia tidak niat mengikut, tapi dia ikut. Dalam masa takbir dia tidak niat jadi makmum. Tapi dia ikut orang tu dengan niat mengikut, itu jadi rusak. Berlaku jarak masa menunggu yang panjang, yang lama. Maka jika tiada meniat, ia akan jadi imam. Bagaimana pula bagi imam tu pula? Hak tadi kita bicara pasal makmum. Orang nak jadi makmum, dia tidak niat dia mengikut imam, dia tidak niat dia jadi makmum, walaupun semayang tu tidak syarat berjemaah sekalipun, kadang-kadang batal semayang kalau berlaku bagaimana masalah yang dah lepas tadi. Ini pula masalah orang jadi imam tu pula. Orang jadi imam tu pula. Maka jika tiada meniat, ia seorang musalli, orang semayang tu akan jadi imam. Dia imam dah sepatutnya, tapi dia tidak niat diri dia tu jadi imam. Ini bagi semayang yang tidak disyarat berjemaah, seperti semayang zuhur, semayang asar, semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh. Hasil bagi makmum tu fadilah. Fadilah jemaah makmum tu boleh dapat. Kita kata kita beriman kepada orang sedang semayang. Orang yang sedang semayang tadi, dia tak tahu yang pada bahawa di belakang dia ni ada orang jadi makmum bagi dia. Maka lalu dia pun tak niat jadi imam lah, sebab dia tak tahu. Ataupun kata-kata dia tahu orang nak beriman dengan dia, tapi bahasa jenis spesies ni, spesies yang bahasa tomok dengan pahala ni. Tapi kalau dengan duit dia bahasa tomok. Lalu dia pun tidak niat jadi imam, sebab dia kata kalau tak niat jadi imam pun sah semayangnya, sebab semayang ni bukan semayang syarat berjemaah. Maka orang yang jadi makmum bagi dia tu, bagi imam yang tidak niat jadi imam tadi, dia ikut orang tu semayangnya sah, pahala jemaah pasti dapat 25 ataupun 27. Faham tu? Tiada imam,
Tiada iman. Makna tiada iman, iman sendiri sebab dia tak niat jadi imam, namun pahala jemaah tak dapat. Hanya boleh dia boleh satu je. Walaupun nampak pada zahir semacam semai jemaah dah, tapi pahala boleh satu. Sebab apa? Sebab dia tu tidak niat yang diri dia tu jadi imam. Adapun makmum tadi, walaupun imam dia tu tidak niat jadi imam sekalipun, tapi dia niat berjemaah, dia niat jadi makmum, pahala pasti dapat 27 ataupun 25. Maka di sini timbullah cerita berluasa di belah patah barat, bukan belah patah timur. Dia berbeza patah barat orang semayang dengan orang patah timur. Tak masalah ni yang berbezanya, tidak semua, sebahagian kecil daripadanya. Macam mana ceritanya? Orang tengah semayang, orang tu cerita, dia kata dia berjalan malam, pandu kereta, dia nak semayang lah, singgah masjid tengah malam seorang, duk semayang seorang, tergedik-gedik semayang seorang dalam masjid tu. Sedar-sedarnya sejuk atas kepala bahu. Apa benda pula? Mari pegang kepala bahu aku ni sejuk. Rupa-rupanya orang nak beriman dengan dia. Sebab dia rasa sejuk tu, orang tu baru selesai ambil wuduk. Sudah jadi lumrah keadaan kita di sini. Kalau kita nak beriman kepada seorang yang sedang semayang, dia kecuing kepala bahu orang tu, dia letak tangan atas kepala bahu kawan tengah semayang tadi. Kalau kita tanya, orang je buat kerja begitu, orang buat kerja, dia letak tangan atas kepala bahu orang sedang semayang, mengapa buat begitu ni? Berkemungkinan dia jawab, dah kalau saya tidak buat begitu, akan tentu orang yang saya nak jadi imam tu, dia tak tahu yang bahawa saya tu nak berimam dengan dia. Itu sebab dia buat gitu tu. Ini perbuatan begitu tidak timbul pada mana-mana, tidak ada tertera pada mana-mana kitab fiqh. Ini suatu anayan diakal oleh manusia yang luar daripada agenda hukum. Dia kira logik dengan kepala dia, agar orang tu boleh tahu. Kita pergi letak tangan atas kepala bahu orang semayang tadi faham, ada orang nak jadi makmum di belakang aku, orang nak beriman dengan aku. Kalau kita nak panjang lagi akalan, baik senang secara direct lalu dah. Orang tengah semayang, kita nak beriman dengan dia, tak main pegang-pegang kepala bahu lagi dah, pakai bisik dengan telinga dia. Bolehkah saya nak beriman? Kalau orang tu 2 kali 5, akan tu dia kata boleh. Jadi kerja lah jawabnya dia. Lepas tu dia kata, kalau kita tanya soalan begitu, dia kusuk dah. Dia kusuk macam mana? Macam mana lah? Kiranya kita nak beriman kepada seorang yang sedang semayang, yang imam tu pun lelaki, kita yang jadi makmum pun lelaki, tak usah lagi kita dia cuih-cuih kepala bahu dia sebegitu. Kita direct duduk di sebelah kanan dia tu, jangan duduk di belakang, nanti dia tak tahu. Sebab kita sama seorang, duduk di belah kanan imam tu. Tapi syaratnya kaki kita ni, tumit kita ni, biarlah teranjak ke belakang sedikit daripada tumit orang yang kita jadi imam tu. Jangan sama tumit kita dengan tumit yang jadi makruh. Jangan kehadapan tumit kita makmum dari imam, tidak sah semayang kita. Kena ganjak ke belakang sedikit. Dalam suasana gitu, adakah orang yang kita nak buat imam tu, dia tak sedar, dia tak tahu yang orang dia berdiri sebelah kanan dia tu orang nak beriman dengan dia? Kalau ni mari akalan pula, dia kata orang tu buta, tak ada telinga ke? Ada telinga, lepas tu tak tahu ke? Dia tak dengar. Bermakna buta dengan pekak sekaligus. Manusia kita ni kalau buta pekak sekaligus, tak wajib semayang dah. Nak waktu imam macam mana?
itu suatu cara yang tidak menepati. Sebab apa? Sebab akan timbul orang yang kena cuih kepada bahu tadi akan berbagai-bagai anaian yang dipikir olehnya. Antara perkara yang dipikir, yang diandai olehnya, oh, orang mari cuih aku sembahyang ni, aku tidak menghadap kiblat lah. Boleh jadi. Oh, orang cuih kepala bahu aku ni, bukan aku sembahyang tak masuk waktu lagi lah. Boleh jadi. Orang sembahyang, orang mari cuih kepala bahu aku ni, aku sembahyang mungkin ada taik cicak di kaki lah. Oh, orang mari cuih kepala bahu aku ni, aku sembahyang ada kain koyak di belakang. Lah kali orang tu nya berhenti sembahyang. Apa macam? Kata orang yang suka menyuih kepala bahu orang, dia kata takkanlah dikala kepala bahu kena dicuih gitu, dia tak sedar yang orang nak beriman dengan dia. Kita jawab balik mari, orang tu nak sedar macam mana? Sebab dari hal perbuatan begitu tidak ada tertera pada mana-mana kitab fiqh. Tidak ada ajaran daripada kitab fiqh kata kononnya kita nak beriman kepada orang sedang sembahyang, kita pergi cuih kepala bahu dia. Kecuali perkara sebegitu sudah ada tercatat dalam kitab fiqh. Tak sepatut lagi dibuat andaian berbagai-bagai. Kalau dibuat andaian berbagai-bagai, menunjukkan dia ni tak mengaji. Bukan tak sembahyang, mengaji tak sembahyang tak mengaji. Itu maksud. Jangan dibuat. Kerja cuih kepala bahu ni luar daripada agenda aturan dia. Tapi di belah patah barat sudah berluasa. Patah timur tak ada. Sebab apa? Sebab boleh jadi orang sana banyak mengaji kitab kan. Ni main ikut bedah, ikut ceramah ni kan. Begitu. Nak baiki balik payah. Seterusnya. Dan jika maniat imam akan jadi imam. Kita bahas tentang imam tadi. Imam kalau dia tak niat jadi imam, tetapi makmum tadi beriman dengan dia, maka pahala jemaah bagi makmum pasti dapat. Adapun imam tidak dapat sebab dia tidak niat jadi imam. Dan jika maniat imam akan jadi imam di tengah sembahyang, ni hak sembahyang jemaah biasa yang bukan disyarat jemaah ni, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib ni, dalam masa takbiratul ihram tu dia tak niat jadi imam. Hanya dia niat jadi imam selepas takbir di tengah sembahyang, baru dia niat jadi imam. Dapat fadilahnya ketika itulah, maka dapatlah imam tadi pahala jemaah seketika mula niat jadi imam. Adapun sebelum dia nak jadi imam jadi kosong, tak dapat. Jadi peratus tu berkurangan lah. Nanti hukum imam dah. Bersalah makmum jika meniat ia akan mengikut imam di tengah sembahyang, tiada dapat fadilah, bahkan makruh. Makmum dia pakai style imam tadi. Dalam masa takbiratul ihram dia tak niat ikut imam, dia tak niat jemaah. Selepas takbiratul ihram ataupun di tengah sembahyang, baru dia niat berjemaah, baru dia niat ikut imam. Sembahyang makmum tadi sah, ikut imam tu boleh. Tak timbul lagi tunggu masa panjang masa pendek, tetapi pahala jemaah bagi makmum tidak dapat. Tak dapat. Itu baru satu tu. Kedua ni bilangan akal bilangan yang 27, akal bilangan yang 12 syarat kedua. Ni kita lama dia macam tu lah. Jadi kalau kita baca dia kena pandai bawa diri. Kalau tak pandai bawa diri, dia beki kita lah pula. Kedua daripada syarat kedua yang 12 perkara tu. Yang pertama dah besar. Kita masuk pada perbincangan yang kedua pula. Keduanya berhimpun keduanya. Dua kali dia ulangi dua. Kedua tu bilangan. Bilangan syarat kedua yang 12 perkara.
Berhimpun kedua mana? Imam dengan makmum tu berhimpun. Sekali duduk sekali. Satu tempat di satu tempat. Kan sembahyang Jumaat ni tak kelah di tempat berasing ah. Kenalah berada imam dengan makmum di satu tempat. Tempat yang sama, tempat yang satu. Ini kalau berasing kan Jumaat apa? Ada seorang tu cerita sungguh, tapi dia dah mati, tak sebut nama, tak jadi mengumpat. Berapa pakcik lagi jemaah? Oh, dia kata hamba tak pergi pun, hamba semayang di rumah. Semayang jemaah di rumah. Dah pakcik semayang macam mana? Hamba buka TV. Masa tu jadi tuan Masjid Negara Datuk Syahir. Solid jemaah dia. Ketemu Datuk Syahir, Imam Datuk Syahir. Kita TV depan. Lagu tu tak jadi, tapi pasal jenis orang degil kerah ni. Hunyuk macam mana hukum dia tak apa, kita bakar kepala dia. Tu dah. Tu bahasa jenis apa tu? Jenis murakak dah. Bukan basit, murakak dah. Jadi bersusun 2 kali jahil. Yang tak sedar diri dia tu tak tahu, itu jadi murakak. Perkara sepatut tahu dia tak tahu, yang keadaan dia tak tahu, dia pun tak sedar diri dia tak tahu, itu dia panggil jahil murakak. Payah ni. Lah. Berhimpun keduanya satu tempat, dan bagi kata berhimpun satu tempat tu ada 4 kelakuan. Ada 4 kelakuan. Sembahyang jemaah berada di satu tempat tu ada 4 kelakuan, 4 keadaan. Pertama, imam dan makmum di dalam masjid, satu kelakuan. Imam dalam masjid, makmum dalam masjid, satu kelakuan. Dua kelakuan, imam dalam masjid, makmum di luar masjid, 2. 3 kelakuan, makmum dalam masjid, imam di luar masjid. 3. Bukan mustahil, benda harus, benda boleh jadi. 4 kelakuan, mereka berada di tempat bukan diwartakan masjid. Surah, musalla, dalam dewan, dalam rumah, tengah padang, itu bukan masjid. Ini dia main cok masjid. Patang buat bangunan dengan didirikan jemaah di dalam bangunan itu, automatik jadilah masjid. Sedangkan tidak diwartakan masjid, tidak diiktirafkan masjid, tak jadi masjid. Ada setengah orang ni pula asalnya surah, dia pun tulis surah. Setelah didirikan Jumaat pada surah tersebut, maka langsung dikata ini dah masjid. Tapi dia tak tanggal hok nama surah tu. Kita tanya dah, kalau masjid tanggal nama surah tu, direct nama masjid lalu. Mula tak boleh jawab dah. Lalu tak lalu, dia tulis surah, tapi dalam tu dia tulis iktikaf di dalam masjid. Kita tanya dia, ini masjid adakah? Pening jadi pening lalak. Sedangkan dipahamkan oleh kita, suatu bangunan manakala dinaik taraf kepada masjid, kenalah kita ni diperwawakan, diisytihar kepada masyarakat umum. Kalau tulisan daripada surah, kena pindah dengan dituliskan masjid. Mudah-mudahan terpelihara kehormatan masjid itu, kesucian masjid. Kalau dikekalkan dengan jenama surah, sedangkan kita sudah naik taraf kepada masjid, dimasuk ke dalamnya oleh wanita dalam keadaan haid, siapa yang menanggungkan dosa tu? Kalau kita buat dah dia masuk juga, itu tolu dia oleh menanggung. Ini kalau dia masuk tak jadi salah bagi dia. Sebab apa? Sebab dia kata saya tak tahu masjid, saya tahu dulu surah, pun tulis masih lagi surah. Orang berkuasa dah, orang berkuasa dah yang menanggung risiko tu. Tak kena dah kita dah naik taraf masjid, tapi kita tidak tulis masjid, kita tidak diisytihar pada masyarakat umum masjid,
dimasuk oleh orang yang tak sembahyang tahiyah. Dia masuk isap rokok dalam tu. Apa macam? Yang tidak hormatkan masjid tadi. Apa macam? Tak boleh bersalah orang tu. Kita bersalah orang yang bertanggungjawab tu, orang berkuasa. Sebab itulah dia kena isytihar pada masyarakat umum setelah diwartakan bangunan itu selaku masjid. Itulah. Tak buka. Dalam soal jawab agama yang dijawabkan oleh Mufti Negeri Kelantan tu, penggal yang pertama dia ada dua penggal tu, ada dia jawab, ada situ masjid. Banyaklah idaman penuntut tu, ada banyak lagi lah. Ini mudah ni buat bangunan kerana buat jemaah, buat jemaah automatik jadi masjid walaupun tidak diniat masjid. Alasan kata negara Arab ni tak ada surau, tak ada musalla, sebaik saja dibangun bangunan buat jemaah automatik. Itu negara dia, undang-undang lain, berbeza dengan tempat kita. Tempat kita pihak berkuasa agama tidak meluluskan dibuat masjid dengan sewina-wina. Kena dapat kelulusan dulu. Nak dapat kelulusan masjid tu ada syarat-syarat tertentu, bukan sembarang. Ini perkara ni tanya pejabat agama lah. Kalau dia kata buat bangunan masjid, air surau kita pun triliun buat masjid juga tapi kita hari ni kita tidak isytihar masjid, kekal kita nama surau walaupun besar. Jangan main-main dah. Tu dah. Kedua berhimpun patah balik semula. Kedua berhimpun, keduanya satu tempat, wallahu a'lam kat tu. Tanda.